Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita duduk bersama-sama dalam kuliah Maghrib malam ni. Kita ada 2 ayat lagi saya rasa. Betul? Macam tak ada kitab mana? Tak ada. Kita ada 2 ayat yang berbaki daripada surah Al-Kahfi. Ayat yang ke-109, 110. Sebab tadi ada seorang abang tanya, kita dah habis lagi, ada 2 ayat lagi. Baik. Sebab malam last hari itu kita dah ambil, selepas saya dah hurai habis berkaitan dengan amanu wa amilus salihat, kita dah ambil ayat khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Kita tak ambil lagi ayat 108 sampai berapa? 10. Baik. Apapun kita baca ayat yang ke-109 dan 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Baik. Allah sebut pada ayat yang terdahulu yang kita ambil malam tu, khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lama di dalam jannah. Dan kita dah sebut dah, kita dah ambil dah. Rasulullah kata sebut, Rasulullah minta sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita untuk kalau nak minta jannah, fas'alul firdaus.
maka kita kena minta Firdaus yang tertinggi sekali darjat tingkat jannah di akhirat nanti. Dan mereka ini akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Siapa mereka? Orang yang berilmu, orang yang beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilus salihat. La yabghuna minha la yabghuna anha khiwala. Dan mereka ini yang apabila duduk di dalam jannah nanti, nescaya tidak akan rasa nak minta tukar. Tak ada. Kita kalau yang tu saya dah terang malam yang selepas kita mula-mula diberi kelulusan untuk berkuliah kan. Jadi tidak sesiapa yang masuk dalam jannah, mustahil, tidak akan ada. Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah ni, dalam surah macam-macam, masuk dalam jannah ya, tak ada rasa nak pergi kat tempat lain. Kita kalau sini masuk dalam rumah baru, kadang-kadang boring nak tukar rumah juga, betul tak? Rasa beli kereta baru, lepas ni boring nak kena beli kereta lain pula. Tapi bila masuk dalam jannah, tidak ada seorang pun yang akan rasa, ya Allah, kalau boleh pergi jannah lain boleh. Tak ada. Baik. Jadi natijahnya amanu wa amilus salihat. Tujuannya adalah jannah. Manusia ini Allah bagi tujuannya hidup di atas muka bumi ini adalah jannah. Yang itu yang terbaik. Ada satu lagi tujuan tapi yang tidak baik. Kadang-kadang kita orang pilih tujuan yang tidak baik daripada tujuan yang baik, iaitu satu lagi tempat, an-nar. Yang tu Allah tak bagi pilih, walaupun Allah buat, walaupun Allah sediakan, tapi Allah tak bagi pilih. Kalau boleh pilih yang baik, Rasulullah kata pilihlah yang baik, dan sebaik-baik benda adalah Jannatul Firdaus. Baik. Masuk di dalam ayat yang ke-109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Nak cerita ayat ni adalah berkaitan dengan kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Baik. Ingat tak dulu mula-mula apabila kisah surah Al-Kahfi ini diturunkan, kerana orang nak test Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan Yahudi nak test Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan Quraisy, kafir Quraisy nak test betul ke tak ni nabi. Dan apabila mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan kisah tu kita ingat, wahyu terberhenti selama 15 hari baru turun surah Al-Kahfi. Nampak? Maka selepas turun surah Al-Kahfi ini pun ada juga bunyi-bunyi belakang. Manusia memang macam tu. Selesai masalah pun ada masalah lagi. Tak? Bunyi juga. Maka apa yang disebut dalam sejarah berkaitan dengan penurunan ayat 109 ini diriwayatkan daripada Hakim dan Ibn Abbas. Katanya, qalatil Quraisy lil Yahud. Kata orang-orang Quraisy, a'tuni syai'an nas'alu anhu hadha rajul. Ni hak mula-mula. Bagi tahu sesuatu perkara yang boleh aku tanya kepada rajul ni. Dia panggil Rasulullah SAW ni dengan perkataan lelaki saja. Nampak? Itu orang Quraisy. Faqalu, maka orang Yahud kata, tanyalah berkaitan dengan roh. Fas'aluhu fanazalat wa yas'alunaka 'anir ruh qur ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmin illa qalila. Selepas dia tanya pasal Ashabul Kahfi, orang Yahudi tanya pasal, kita baca itu kisah Zulkarnain. Ditanya pasal Zulkarnain, jawab juga di dalam surah Ashabul Kahfi. Dan kali yang ketiga dia tanya apa? Dia tanya pasal roh. Maka apa dia turun ayat sebut, kata apa? Mereka bertanya kamu tentang roh ya Muhammad. Tapi ceritakanlah bahawa cerita pasal roh ni Allah tak boleh cerita. Ilmu dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali benda yang kecil. Apa dia benda yang kecil? Contohnya cerita tentang alam kubur, cerita tentang roh masuk dalam rahim, cerita tentang jin. Tak lebih daripada tu. Tak lebih.
Cerita pengenalan saja. Lebih daripada tu tak ada di sisi Allah. Maka apa kata Yahud? Orang Yahudi, qalatil yahud utina ilman kathira. Utina Taurat wa man utiya Taurat faqad utiya khairan kathira. Jadi bila mana kata orang Yahudi dengar turun ayat bahawa roh ini ilmunya di sisi Allah, apa kata orang Yahudi? Orang Yahudi kata, nampak? Dia kata, sebenarnya Allah turunkan kepada kami lebih banyak daripada kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kepada siapa? Kepada Nabi kami Musa alaihi salam. Lebih banyak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utina Taurat, kami diturunkan Taurat. Belagak tu, orang Yahudi belagak. Wa man utiya Taurat, apa kata mereka? Dan sesiapa yang diturunkan kepadanya Taurat, faqad utiya khairan kathiran, maka telah diturunkan kepadanya kebaikan yang melampau-lampau, kesejahteraan yang sangat hebat, melebihi Al-Quran. Padahal penurunan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin, mengatasi segala-galanya. Maka apa kata lagi? Fanuzilat, maka turunlah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ayat yang kita baca tadi. Apa dia itu? Berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu. Baik. Kita tengok. Allah sebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ya Muhammad, law kanal bahru, kalaulah, disebut di sini sebagai lautan. Al-bahru lautan, semua jenis lautan. Sebenarnya lautan ni satu saja, cuma nama diberi oleh manusia. Nampak? Jadi Allah sebut perkataan lautan saja. Allah tak kata kullul bahr, tak ada. Allah kata lau kanal bahru, maksudnya semua di atas muka bumi yang diliputi oleh ayat itu adalah lautan. Kita ada sebut sungai, ada sebut tasik, tapi Allah bagi sebab apa? Sebab semuanya kembali kepada lautan. Tak? Ataupun menyerupai lautan. Kalau kita tengok tasik yang terbesar, lebih kurang nampak melaut, yang orang kata. Tidak, menyerupai lautan. Sebab tu Allah guna perkataan al-bahru. Kenapa al-bahru? Midadan li kalimati rabbi. Kalaulah ya Muhammad, semua ayat-ayat di lautan itu dijadikan tinta, dijadikan dakwat. Tinta tu dakwat, midadan tu dakwat. Li kalimati rabbi, untuk menulis kalimah-kalimah ataupun ilmu. Sebab tu dia guna perkataan banyak kalimat. Maknanya ilmu Allah, untuk menulis ilmu Allah ni. Bukan setakat sekadar di dalam Al-Quran itu ilmu Allah. Ilmu Allah ini lebih daripada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkandung dalamnya dah cukup. Tapi adakah ilmu Allah itu habis? Tidak. Ilmu Allah itu mengatasi segala-galanya. Maka kalaulah lautan itu digunakan, air dalam lautan itu digunakan sebagai dakwat untuk menulis kalimat-kalimat ataupun ilmu Allah ini, lanafidal bahr, akan lesaklah semua ayat laut, akan hilang, akan habis semua ayat laut itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kita sempat ataupun sesiapa pun sempat untuk menulis semua ilmu Allah, habis dulu ayat laut itu. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun Allah sebut kata apa, kalau aku bawa sebiji lagi dunia, bumi, habis, selesai ayat dalam bumi tersebut, bumi yang satu lagi pun tak settle lagi kalimah ataupun ilmu Allah yang perlu ditulis. Kalau sebiji lagi buat main bumi, tulis ilmu Allah dengan lautnya, pun tak habis lagi ilmu Allah.
Sebab tu Allah kata walau ji'na bimithlihi madada. Madada. Walaupun aku datangkan berkali-kali dakwah-dakwah yang diperbuat daripada ayat-ayat, daripada bumi, tak akan habis ilmu Allah. Yang kita hanya tahu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita rasa bahawa ilmu Allah itu sahaja. Tidak. Ilmu Allah melaut, banyak, besar dan segala-galanya, meliputi segala alam yang ada di atas yang kita ketahui. Baik. Kalau ikutkan daripada pandangan ulama daripada Rabi' bin Anas, apa katanya? Inna mithla ilmi ibad kulluhum fi ilmullah ka qitratin min al-ma' al-buhur kullaha. Nak dibandingkan ilmu manusia, maksudnya nak dibandingkan ilmu manusia, seseorang manusia yang alim. Alim macam mana? Alim dia itu adalah doktor falsafah daripada bidang engineering. Dia juga adalah falsafah dalam bidang elektronik. Dia juga adalah doktor falsafah dalam bidang kaji sawat. Dan semua ilmu yang ada di atas muka bumi ini dia punya. Dia mengaji semua. Dapat doktor semua. Doktor perubatan, doktor kesihatan, doktor engineer, doktor kimia, doktor biologi, Islamik pun dia jadi doktor juga. Semua ilmu tu bila tanya, kita tak dan tanya, dia jawab dulu. Tu kira hebat dah. Gaya buka mulut dia kata tak payah, saya tahu dah apa kamu nak tanya. Tu kira hebat. Tapi nak abang bagi kehebatan seorang manusia yang begini, apa kata Rabi' bin Anas tadi, bin Anas, adalah seperti setitik air di dalam lautan yang luas. Setitik air dalam lautan yang luas. Itu seumpamanya ilmu kita kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pun dia kata apa? Tidak terbanding dengan setitik air. Nampak? Kalau kita boleh banding setitik air ilmu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, setitik air itu ilmu kita, selautan itu ilmu Allah. Kira kalau ada dalam hati kita macam tu, maknanya kita rasa lagi bangga. Betul tak? Masih lagi kebanggaan ada pada kita yang bahawa kita mempunyai ilmu Allah setitik nisbah dia selautan. Kira hebat tak? Ulama sebut macam tu nak bagi kita rasa rendah diri. Tapi bila kita dengar, bila kita belajar, aku juga ada mempunyai setitik ilmu daripada ilmu Allah, kita sombong. Sepatutnya bila ulama sebut macam tu, kita kena sebut bahawa tak mungkin aku mempunyai setitik pun ilmu daripada lautan ilmu Allah itu. Nampak? Tak mungkin dibandingkan begitu. Itu yang ulama dulu nak sebut perumpamaannya. Jangan kita duk canang kata ilmu kita ni setitik ni. Nampak? Ilmu kita ni setitik ni daripada ilmu Allah seluas lautan. Tak? Bangga sebab ada setitik. Nampak? Tidak. Jangan dibanggakan begitu. Jangan dibandingkan begitu. Kemungkinan ilmu kita tidak sampai setitik pun. Ataupun mungkin tak ada langsung. Jangan dibandingkan begitu. Baik. Dan katanya lagi dalam kitab ni disebut kenikmatan dunia. Ni di antara ilmu dan nikmat dunia. Kenikmatan dunia itu seolah-olah kita menanam kebun sayur sawi. Kita ada kebun sayur sawi. Tak? Seolah-olah nikmat yang kita dapat itu sebesar kebun sayur sawi nak dibanding dengan seluruh bumi. Nampak? Kita boleh tanam berapa hektar nak tanya? Ada orang tanam sawi satu Malaysia. Tak?
Saya kebun saya ustaz, daripada Perlis sampai Johor. Oh. Habis itu bangunan-bangunan lain tak ada lah, buang habis dah, tempat tinggal saya kebun sayap saja. Tak. Kalau nak kata Perlis pun tak habis kebun sayap tu. Dia tanam kebun dia setakat 1 hektar tu pun kira besar tak tengok. Pun busuk habis semua dah, tak ada nak buat. Betul tak? Jadi kalau 1 hektar itu nak dibandingkan dengan 1 dunia, itulah dia perbandingan dia di antara ilmu dan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Baik. Mana dia? Baik. Walau ji'na bimithlihi madada. Kenapa Allah sebut pasal ini? Kenapa? Sebab Allah nak datangkan satu ayat yang terakhir di dalam surah Al-Kahfi ini. Satu ayat memberi semangat, satu ayat memberi suntikan supaya manusia di atas muka bumi ini tidak lupa daripada mana dia datang, untuk apa dia ada di atas muka bumi ini, dan ke arah mana dia akan kembali. Maka itu disebut di dalam ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Apa Allah suruh Rasul SAW sebut? Dengan keadaan Allah turunkan ayat ini kepada orang Yahudi yang sombong, yang bongkak tentang apa yang diturunkan kepada mereka, dalam keadaan diturunkan berbagai-bagai ilmu pun mereka tak boleh nak ikut keseluruhannya. Apa Allah sebut? Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, innama ana bashar. Nampak? Hei manusia, sesungguhnya aku ini adalah pun juga seorang manusia. Ilmu tadi, itu yang saya nak tekankan tadi. Ilmu yang kita duk main mengaji apa semua setiap hari, duk main mengaji tak pernah tinggal. Ilmu itu jangan jadikan kita sebagai lebih daripada seorang manusia. Sebab Rasul SAW sendiri pun mengaku Rasul, Nabi, kekasih Allah, dicintai oleh Allah. Dia juga mengaku bahawa dia seorang manusia. Betul tak? Jadi semua ilmu yang kita ada jangan menjadikan kita lebih daripada seorang manusia. Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang berilmu dapat pangkat doktor, kalau tak panggil doktor marah. Marah. Cik, jangan panggil cik, saya doktor. Untuk apa? Nampak? Dia nak marah. Tidak. Patut tak ada masalah. Dapat master pun baru marah, ya Allah. Tapi jarang orang panggil master, tak ada. Dapat master orang panggil cik juga kan. Pun nak suruh panggil MA. Dalam apa segala ilmu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya ilmu langit dan bumi, tapi dia tetap mengatakan inni bashar. Aku ni manusia biasa sahaja. Kan? Manusia, kalau kita tengoklah dalam bab ilmu ni macam-macam PL ada. Bahagian pendidikan Islam, bahagian Islamik. Kan? Yang berilmu macam mana pakaiannya? Nampak? Nampak? Daripada bahagian Islamik. Daripada bahagian kedoktoran macam mana pakaiannya? Tak. Bahagian ni macam ni, bahagian engineer macam ni, bahagian macam ni. Masing-masing rasa ada kebanggaan terhadap ilmu yang dimiliki. Padahal itu hanya ilmu yang mana yang kita sebut tadi, tak sampai pun setitik daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai pun setitik. Jadi kenapa kita rasa bangga dengan ilmu tu? Kan? Sorry lah sebut, minta maaf sebut. Kalau ustaz lah kan. Agak-agak kalau tak panggil ustaz marah.
Panggil nama ya. Maaf, saya ustaz ni. Tak perlu pun sebenarnya. Kalau perlulah dipanggil ustaz, nak kena marah tak panggil, kenapa Rasulullah SAW tidak dipanggil ustaz? Ini contoh, bukan saya katakan siapa dak. Maknanya nak menentukan daripada, kalau orang nak panggil apa kat kita pun panggil lah. Tak? Panggilan apa pun panggil lah, tapi dalam panggilan itu tidak semestinya membuktikan orang itu hina ke apa kepada kita, tidak. Lagi berilmu kita, lagi kita terima macam mana pun orang buat kat kita. Betul tak? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, dapat terima semua benda orang buat kat dia. Betul tak? Sampaikan berdarah kaki-kaki. Terimalah tu maksudnya, menerima segalanya kerana dia mempunyai ilmu. Setakat luka di kaki itu nak dibandingkan dengan langit dan bumi beristighfar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa nah, nampak? Itulah kalau kita berilmu, maknanya lebih daripada tu kita tahu, menyebabkan kita rasa lebih tawaduk, kan? Kita lebih tenang, kita lebih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Sebab kebanyakan yang kita tengok sekarang, apa yang ada, ilmu menyebabkan orang bongkak. Kesan daripada apa bongkak itu? Ikhtilaf. Nampak? Berikhtilaf, berbalah-balah disebabkan oleh ilmu. Itu yang jadi masalah. Asal berilmu sikit, duk pergi berkelahi dengan orang. Kan? Contoh yang mengaji takbir bab solat, ustaz ni mengajak takbir macam ni. Pergi kat tempat lain, dia tengok orang lain tak kena takbir lagu tu. Tak kena ni, dia kata. Nampak? Sanggup bergaduh, memutuskan silaturahim. Kerana apa? Kerana sekecil-kecil ikhtilaf, perbezaan pendapat. Kita ada 4 mazahib. Berapa lama dah kita bergaduh tentang 4 mazahib ni, saya nak tanya. Betul tak? Mai masuk mazahib kelima ni, barulah Al-Wahabi. Bergaduh lagi. Ingat kot dia boleh mai menyatukan para mazahib? Tidak, bergaduh juga. Nampak? Jadi untuk apa ilmu kalau hanya untuk memecah belahkan manusia? Ya. Sebab di dalam ni Allah sebut ilmu Allah itu sangat luas. Maknanya sangat luas itu tak terhad kepada sesuatu. Jangan kita marah kalau kita solat, orang lain solat sebelah kita dengan cara yang tidak sama. Betul tak? Kita sini bawa Syafi'i, kan? Tiba-tiba mai Maliki duk semayang tak qiyam. Dia kata lah hati pasang dah lagi. Imam bagi salam je. Aku tegur. Dengan semayang-semayang dia duk habis cerita. Duk kira pasal orang sebelah. Nampak? Itu ilmu. Sebab tu yang kita ambil dalam fitnah ilmu di dalam fasa Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir, hamba Allah Khidir. Apabila ada ikhtilaf, masing-masing berikhtilaf. Bila ikhtilaf sudah, hang rasa hang betul, buat. Aku rasa aku betul, buat. Sebab masing-masing mempunyai ilmu. Bukannya mai ilmu kutip-kutip, tidak. Ilmu daripada sumber yang sebenar, turun daripada guru. Tak. Jadi ini ilmu. Jangan kita bergaduh. Masjid ni mengaji lain, Masjid Abdullah Badawi mengaji lain, Masjid Teluk Tasik Kelugok mengaji lain. Jumpa kedai-kedai kopi, dengar suara depa ya. Kan? Berkelahi. Nampak? Itu ilmu. Jadi ini yang Allah sebut. Apabila kita banyak ilmu, apabila kita mengaji banyak, maka ilmu itu yang pertama akan membawa kita kembali kepada Allah. Sebab apa? Itu sebab yang pertama kembalikan kita kepada Allah, dan yang kedua memberi makna tentang diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid. Mana-mana ilmu yang tidak kembali kepada bahawa Allah itu yang utama, yang satu, tak ada lain dah, maka ilmu itu batil.
Ilmu engineer. Cerita pasal ilmu dulu lagi saya dalam kuliah surah Al-Kahfi, daripada dulu lagi selalu saya sebut ilmu engineer akan kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ustaz macam mana? Engineer, semua perkara yang berlaku dalam bidang ke-engineering tak akan mengembalikan kita kepada Allah. Dari segi besinya, dari segi teknikalnya akan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji bumi kembali kepada Allah. Kaji sawat kembali kepada Allah. Kaji angkasa kembali kepada Allah. Apabila kita naik ke angkasa lepas, kita tengok semua planet-planet terapung-rapung di yang macam mana kita belajar dalam National Geography. Terapung-rapung. Betul tak? Siapa yang memegang? Betul. Jadi itu akan kembalikan semua kekuasaan itu kepada Allah. Maka kalaulah satu-satu ilmu itu tidak membawa kepada dua perkara, kembalikan kita kepada Allah dan mengenal diri bahawa kita ini hanya seorang manusia, maka ilmu itu akan jadi ilmu yang batil, ilmu yang tidak betul, ilmu yang sesat. Macam mana pun dia mengaji, kalau dalam bab pengajian Islam pun mengajak, tetapi dia bangga diri, dia rasa diri dia lebih berilmu daripada orang lain, dia rasa diri dia patut diikuti lebih daripada orang lain, maka ilmu yang dia dapat itu batil. Sebab ilmu ni akan membawa last sekali kepada mengenal diri kita, tahu bahawa ini kita sebagai seorang manusia, dan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kalau kita belajar doktor pun kita jadi apa nak tanya? Kita pakai serban 4 lapis pun kita jadi apa? Kita pakai jubah 3-4 lapis pun kita itu apa? Tetap manusia. Betul tak? Jarang orang pakai berlapis-lapis jadi gajah. Tak? Sebab tebal sangat baju jadi gajah. Tak ada. Tetap seorang manusia. Pakai tie ke, pakai coat ke, pakai segala-galanya, tetap seorang manusia. Baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yarju, dan sesiapa yang rasa. Yarju ni, irja ini, apa dia terjemah di sini? Sungguhnya sesiapa yang percaya dan berharap. Yarju ini adalah meletakkan pengharapan sepenuhnya. Sebagai seorang manusia, itu yang perlu kita buat. Yarju liqa'a rabbih, meletakkan pengharapan sebenar-benarnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita letak pengharapan kita sekarang adalah untuk memiliki rumah besar. Tak maaf sebut contoh. Betul. Pengharapan memiliki kereta besar, pengharapan memiliki duit banyak. Bila nak mati? Mati itu pasti ustaz. Kan? Tapi sebelum mati kita cari duit banyak-banyak dulu. Kan? Nampak? Sepatutnya itu sampingan sahaja. Hal dunia ni Rasulullah SAW ajak ni sampingan. Masya Allah. Rasulullah SAW ni selepas perang Badar, yang saya cerita dulu supaya saya rasa tuan-tuan pun ingat, ayah-ayah ibu-ibu pun ingat. Rasulullah dapat rampasan perang sebanyak 500 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar 700 ringgit lah ni. Kalau 500 dinar agak-agak berapa juta? Berapa ratus ribu? Itu yang ada pada tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah 9 ke? Tapi adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam buat rumah besar? Rumah dia tetap itu. Mana rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kita pergi Masjid Nabawi tu. Berdoa di depan pagar tu. Maqam Rasulullah. Itulah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara maqam dengan Raudah. Itulah keliling itulah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar ke tak? Agak-agak kita rasa kita memiliki rumah lebih besar daripada dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agak-agak berbaloi ya. Nampak? Rumah kita lebih besar daripada rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak banggakan?
Tak ada masalah. Bukan salah buat rumah besar ni, tak salah. Cuma di mana kita letak diri kita sebagai seorang hamba. Siapa-siapa buat rumah pun tak ada masalah. Bukan masalah rumah tu masalah. Cuma saya risau kalau orang yang rasa buat rumah besar itu, maka itulah saja tempat yang dia rasa seronok, dia rasa segala-galanya, sampai tak main solat. Tak berjamaah, tak solat, tinggal segala-galanya, puasa pun tidak apa semua. Hanya kerana dia memiliki segala-galanya. Itu masalah. Sebab inilah ayat ini nak mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang berkehendak ataupun mempunyai harapan sepenuhnya untuk berjumpa dengan Allah. Siapa nak? Kalau saya tanya aja orang nak angkat tangan. Hari ini siapa nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi kena ingat, siapa nak jumpa Allah kena mati. Maknanya dalam persoalan yang kedua, seumpamanya siapa yang nak mati? Nak tanya, siapa yang nak mati? Angkatlah sikit tangan. Tak ada siapa pun nak mati. Nampak? Sebab kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan fitrahnya kita kena mati dulu. Betul tak? Masuk dalam kubur, dibangkitkan di akhirat nanti, baru jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata ingat mati. Kerinduan itu menyebabkan kita rasa bila nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asal ada tak yang rasa macam tu, rindu? Takkan tak ada orang angguk sikit pun. Angguk bila sikit pun. Rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dialah yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita lupa pencipta kita. Mati ni kita rasa Allah berat sangat lah. Tak dok lah Ustaz. Awak takut kah? Amalan tak cukup lagi. Lepas tu tak buat lagi. Dok juga. Lepas tu nak buat macam mana? Kan? Dok kata amalan tak cukup, sunat tak tambah. Amalan tak cukup, solat sunat tak tambah, puasa sunat tak tambah. Bila nak cukup? Bila nak start? Bila nak latih? Jadi adakah ini kita iktiraf sebagai orang yang merindui? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Allah kata apa? Falyamal 'amalan salihah. Buatlah berbagai-bagai perbuatan yang soleh. Bukan setakat semayang saja, tapi semayang itu utama. Tak? Rasulullah kata, siapa yang tak khusyuk solat? Ya Rasulullah, tak khusyuk solat ni. Solat ni tak khusyuk solat, tak solat. Betul tak? Ada orang kata saya tak mau solat pasal tak khusyuk. Patut tak khusyuk solat, solat. Habis solat fardu, mangkit solat sunat. Solat sunat 13 rakaat mesti habis dalam satu hari. Solat sunat. Yang mana dituntut oleh Rasulullah SAW 13 rakaat. Habishkah kita? Ini orang yang nak menunjukkan yarju liqa'a rabbih. Orang yang nak jumpa sangat-sangat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang bila tanya macam mana? Kalau Allah bagi hak elok tu eloklah Ustaz. Kalau tak elok pun nak buat macam mana? Jam. Kan? Teruk sangat tu kalau lagu tu. Dia tak rasa ketakutan api yang membakar yang kita baca dalam surah ni yang awal itu. Allah bagi tahu dalam cerita yang dalam cerita fitnah dunia, Allah bagi tahu macam mana api itu membakar. Tak rasa takut. Sampai kita sebut kata bolehlah Ustaz, dapat yang baik-baik, tak dapat yang baik pun nak buat macam mana? Dia ingat dapat apa? Nampak? Sebab di akhirat nanti hanya ada dua pilihan, al-jannah wan nar. Ni sebab ayat terakhir ni. Kan? Dalam surah Al-Kahfi ni ayat terakhir. Sebab kita dah ambil 4 fitnah. Yang mana setiap satu fitnah itu diajarkan kepada kita bagaimana kita untuk berdepan dengan fitnah. Maka last sekali Allah kata, sesiapa yang dah belajar 4 fitnah ini, dah belajar bagaimana nak berlindung dengan fitnah-fitnah ini, maka falyamal amalan salihah. Maka start hari ini, habis dah surah Al-Kahfi, kena beramal dengan amalan salihah. Yang mana surah Al-Kahfi ini menunjukkan kita kepada semua perkara terkandung dalam 4 cerita fitnah. Akidah, fitnah dunia, fitnah ilmu, dan fitnah kuasa. Terlupa habis bila.
Dulu ni kalau orang tua-tua dululah saya ingat kan, ustaz dulu ni mengajak habis satu apa ni bab solat. Tok guru tanya macam mana kita nak sambung bab zakat. Ulang balik dah ustaz, lupa. Kan? Tapi dulu Allah ni banyak-banyak sangat teknologi kan yang boleh mengingatkan kita kepada ilmu. Jadi saya rasa tak perlu ulang lah kan, boleh tengok ni ada buat video kan, boleh tengok balik apa cerita-cerita yang lama berkaitan dengan 4 fitnah yang kita ambil dalam surah Al-Kahfi. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا dan la yushrik. Baik, di dalam ayat 107 dia sebut apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Di dalam ayat ni dia sebut apa? Falyamal amalan salihat wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Muqabil. Arahan yang pertama adalah amanu wa amilus salihat. Nak senang di akhirat dua benda. Itu amar ma'ruf. Nampak? Amar ma'ruf. Kalau dalam ayat ini falyamal itu maksudnya apa dia? Jangan tidak melakukan amalan soleh. Kalau boleh buat, jangan tak buat. Falyamal itu bermaksud jangan tak buat. Kita dah ingat buatlah. Buatlah itu lembut. Lembut. Kalau kata buatlah itu i'mal. Buatlah. Tapi kalau falyamal jangan tak buat. Mesti kena buat. Jadi arahan yang pertama dalam ayat 107 itu amanu wa amilus solihat, berimanlah dan mengamalkan amalan soleh. Ayat yang terakhir, jangan tak amal soleh. Dan yang kedua apa dia? Jangan syirik kepada Allah. Nahi amar ma'ruf, nahi munkar. Menegah kepada sesuatu. Kalau orang ni tak solat, kena suruh solat. Sebab apa? Allah kata falyamal amalan soleh. Solat bukan benda perkara main-main. Bukan perkara yang boleh buat tak apalah ustaz, qada lah. Saya ceramah di mana? Di sini dulu. Minggu lepas yang saya sebut. Betul? Kan? Ada orang minggu lepas saya sebut dalam kuliah hikam. Kan? Orang boleh solat pukul subuh, pukul 7 pagi, 8 pagi di pejabat, walaupun bangun sebelum subuh. Kerana apa? Kadang nak pergi kerja, takut terlambat, takut kejar pansykat dan sebagainya. Menunjukkan bahawa solat itu hanya perkara rutin harian yang boleh kita tangguh-tangguhkan. Itu masalah. Maka orang macam ni, adakah dia yarju liqa'a rabbih, dia sentiasa berharap bertemu dengan pencipta dia? Boleh kira? Saya ustaz sangat-sangat berharap untuk mati. Tak main masjid. Saya memang tak pernah main masjid. Mayang pun tak boleh. Itu terlebih faham orang kata. Maka la yusyrik. Jangan yusyrik. Perkataan la yusyrik ini, kalau disebut di sini, jangan ia mempersekutukan sesiapa pun. Nampak? Sebenarnya jangan kamu disekutukan oleh sesuatu. Disekutukan. Maksudnya apa dia? Maksudnya apa? Kalau kita kata kalau kamu sekutu, kamu yang buat. Betul tak? Tapi kalau yusyrik, disekutukan, maknanya kamu semua terkesan dengan keadaan sekeliling. Jangan disebabkan keadaan sekeliling menyebabkan kamu lupa kepada Allah Ta'ala, menyebabkan kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Rasulullah SAW sebut di dalam hadis diriwayatkan daripada Imam Ahmad an Mahmud bin Lubai, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, yang semua kita pernah dengar hadis ni.
inna akhufa ma akhafa alaikum syirk al-asghar. Sesungguhnya apa yang aku takut akan berlaku kepada kamu adalah syirik yang kecil. Syirik ni ada besar kecil ke? Ada, Ustaz. Dah, bukan maksudnya syirik itu besar ataupun syirik itu kecil. Jadi kalau syirik kecil itu tak ada masalah ke? Syirik itu sama. Tapi yang nak sebut kata asghar itu yang mana kadang-kadang kita buat syirik, kita tak rasa syirik. Apa kata Rasulullah SAW lagi? Qalu wa ma syirk asghar ya Rasulullah. Apa dia itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Nampak? Kenapa dia boleh jadi syirik? Ar-riya. Riya ni kenapa boleh jadi syirik? Macam yang saya sebut tadi, apabila kita berilmu kita rasa kita hebat. Itu riya. Bila kita rasa hebat, maknanya kita telah meletakkan kehebatan kita sama dengan lupa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kehebatan kepada kita. Betul tak? Kita lupa. Kalau kita sentiasa ingat bila orang kata, oh, awak ni ilmu banyak, kami panggil ustaz boleh, dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah semua daripada kekuasaan Allah. Itu jawab dia. Itu jawab dia. Bagi orang yang duk puji-puji, ustaz, kita pun seronok. Tak ada makan hari ni. Hatta dalam bidang lain pun. Sebab semua ini bukan tertumpu kepada hanya orang agama, tidak. Tertumpu kepada semua manusia. Apa yang mereka bawa. Kalau dalam pembawaan mereka itu riak, maka itulah dia yang dikatakan sekecil-kecil syirik yang tak sedap. Bukan kecil syirik, tidak. Syirik itu sama, tapi dia tak sedap. Yang itu risaukan untuk umat manusia pada hari ini. Yaqulullah yawmal qiyamah idza jaza an-nas bi'amalihim idhabu ila alladhi kuntum tara'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang riak ini, nak kata dia ni, kata syirik ni sama sahaja. Pada hari akhirat ni, dia duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, timbang amalan dia. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Pi jumpa orang yang kamu duduk rasa nak bangga-bangga diri kepada dia. Nampak? Contoh, sebab saya ni kerja pejabat dulu, jadi banyak benda yang saya tengok dekat pejabat, kan? Macam mana kita tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk tahu tumbuk rusuk? Tahu, jangan, tak payah duduk ni lah, terjemah dah. Macam mana kita apa ni, cuba untuk berdamping dengan bos walaupun tak buat kerja tapi dapat bonus. Banyak benda berlaku macam tu. Jadi satu hari di akhirat nanti Allah kata, jumpa bos tu, tengok dia boleh bagi masuk syurga tak? Mana-mana orang yang hanya berhajat kepada bonus, nak kena pi ni, nak kena sembah kawan ni, nak kena sembah kawan tu, di akhirat nanti Allah tanya, jumpa kawan tu, adakah dia boleh bagi masuk syurga? Itu dah jadi satu syirik. Kadang-kadang kita kalau minta tolong lebih kat orang, sampai kita kata, Allah, kalau tak ada dia, macam kita ambil kadang kita ikam tu kan, kalau tak ada dia, habis. Istighfar, kembali kepada Allah. Sebab ilmu yang kita ada adalah untuk kembalikan kepada Allah. Jangan jadikan ilmu yang kita ada ini untuk kita sombong, bongkak, takabur, besar diri, bahawa kita aja pandai. Hari ni saya duduk ada di sini, kan? Bukan ilmu saya, ni kitab baca. Sebab apa saya baca bahasa Arab? Saya tolong terjemah bahasa Melayu. Nampak? Supaya semua orang dapat ilmu ni yang ada dalam kitab. Supaya semua dapat kongsi bersama-sama. Jadi tidak ada istilah kata, oh, ustaz tu kemah. Tak ada. Yang kemahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hebatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dengan riak itu, kalau kita duduk diam-diam nilai setiap hari, setiap minit
dalam urusan kita seharian, insya-Allah syirik yang kecil itu kita akan dapat kenal pasti. Hari ni aku pergi berjabat kerana apa? Adakah kerana Allah ataupun kerana nak pangkat dapat pukul 8 biru ya saya keluar makan. Keluar makan tu pula masuk balik pukul 10.30. Itu dululah, zaman lah tak tahu ada tak ada tak tahulah kan. Dulu saya dengar cerita dulu kan. Makan pagi di Kulim. Makan tengah hari Kuala Perlis. Kerja di sini kan. Makan petang Selama. Lepas tu bila duk berjabat nak tanya. Nampak? Jadi pangkat untuk apa? Itu kita kena nilai. Apabila kita duduk diam-diam, kita tengok apakah penilaian hari ini untuk aku dalam bab riya, syirik kecil. Adakah aku bekerja untuk seseorang ataupun aku bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis diriwayatkan daripada Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fima yarwihi an rabbahu. Ini hadis qudsi. Qal ana khairu syurakai faman amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu wa huwa lilladhi usyrik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Aku sesungguhnya yang terbaik, yang lebih baik, yang tak ada siapa-siapa lagi untuk kamu berdamping, berniat ataupun untuk sesuatu perkara yang kamu amalkan, tujuan kamu. Kalau kita nak pergi kerja untuk apa? Tak ada untuk apa-apa, kerana Allah saja. Kan? Kalau tersekat ke apa, semua tu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi untuk Allah sahaja hidup aku ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Untuk Imam. Lillahi rabbil alamin. Nampak? Untuk Allah. Maka apa kata Allah lagi? Sesiapa yang beramal dengan amalan untuk mengawal ataupun untuk mencari keredaan orang lain selain daripada keredaan Allah, fa ana bari'un, dan Allah kata apa? Aku bukan kawan dia. Bari'un minhu maknanya aku tak mau kisah pasal dia. Nampak? Dalam keadaan kita solat tak pernah tinggal, tapi kalau ada riak, satu hari di akhirat nanti kita akan menyesal. Ya Allah, solat tak pernah tinggal ni ya Allah. Tak. Allah kata apa? Dah solat sebab tak mai jumpa Tok Imam je. Tak. Solat pasal Tok Bilal je, kalau tak mai Tok Bilal marah. Kan? Nampak? Allah kata aku bari'un minhu. Tak mau kisah dah. Ikut suka dia nak jadi apa pun. Wa huwa lilladhi usyrik. Dan dia itu akan jumpa, akan disuruh pergi cari orang yang dia bekerja untuk diri dia di akhirat nanti. Kalau kita di dunia ini sentiasa berharapkan kepada orang itu untuk kita senang, untuk kita segala-galanya, maka dah hilang pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah kata tolong pergi cari ya. Siapa-siapa pun. Tak. Yang tu kena hati-hati. Maka di situ kita akan satu hari menyesal tak sudah, orang kata. Tu orang kata baru sudah jatuh ditimpa tangga. Yang tu sebenar-benar perumpamaan sudah jatuh ditimpa tangga. Baik. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. InsyaAllah, alhamdulillah, kita dah habis dalam surah Al-Kahfi selama bertahun. Bertahun. Tak tahu, tak ingat dah, 3 tahun dah. Ada. Alhamdulillah. Dan kuliah yang seterusnya bulan depan kita akan start dengan tafsir surah Isra. Boleh? InsyaAllah. Saya akan photostat surah macam ni juga dan saya akan bagi kepada anak jemaah insyaAllah. Sebelum saya tutup, dalam conclusion selama 3 tahun tu kok nak tanya tahun dulu Ustaz, kan? Teringat satu kisah nak tanya kan? Sebelum tutup. Sebab habis surah Al-Kahfi ni kan, nak masuk surah Isra ni pula.
cerita lain pula. Satgi pergi tanya surah Al-Kahfi kan jenuh saya nak buka balik ni. Ada lagi soalan-soalan yang perlukan penjelasan dalam surah Al-Kahfi. Dan kena ingat secara kesimpulan surah Al-Kahfi ini ada 4 cerita berkaitan dengan 4 fitnah. Fitnah dunia, fitnah aqidah, fitnah dunia, fitnah ilmu dan fitnah kuasa. Dan di antara 4 fitnah ni Allah beri satu penyelesaian untuk berlindung dengan fitnah ini selepas ayat-ayat fasa-fasa fitnah tersebut. Yang kita ambil dulu secara kesimpulannya. Saya ingat ayah-ayah ibu-ibu dah tulis lama dah yang tu kan. Boleh sebab sebelum saya tafsir dulu saya dah bagi satu kesimpulan yang untuk ke semua surah. Jadi macam itulah. Kalau boleh, yang pentingnya apabila kita dah faham berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini, faham berkaitan dengan cerita Al-Kahfi ini, cerita fitnah aqidah, cerita fitnah dunia, fitnah ilmu dan fitnah kuasa ini, kalau boleh hafal, hafallah. Kalau tak boleh hafal, bacalah setiap hari Jumaat. Sebenarnya kalau ikutkan daripada hadis Rasulullah SAW, dia nak kepada kita untuk baca setiap pagi. Lepas sembahyang subuh tu, sekali lalu surah Al-Kahfi. Sebab apa? Membacanya menjadikan pendinding untuk kita. Bukan surah Kahfi itu mendinding, tidak. Dengan keredaan pembacanya maka Allah bagi perlindungan. Kena ingat macam tu. Ni kita tanya macam mana baca? Baca bila? Tahun lepas jadilah dah jadi sekali dah baca jadi pendinding ya. Sepatutnya setiap pagi. Kalau tak mampu setiap pagi maka bacalah pada pagi Jumaat. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah akan melindungi kita daripada hari Jumaat ini sampai ke Jumaat minggu depan. Bayangan kita kalau kita baca hari Sabtu sampai hari Sabtu minggu depan, hari Ahad sampai hari Ahad minggu depan, hari Isnin sampai hari Isnin, dan kembali pula baca hari Jumaat, maka Allah sentiasa melindungi kita, tak pernah tinggal dan sentiasa redha kepada kita si pembaca. Bacalah. Dan kalaupun tak mampu sangat-sangat ni, Rasulullah kata bacalah 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. 10 ayat yang pertama start daripada alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja sampai habis kepada am hasibta anna ashabal kahfi waraqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila, sampai sehingga ayat rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ayat 10 yang terakhir daripada wa'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda sampailah ayat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bacalah kalau boleh 10 ni, 10 yang pertama, 10 yang kedua, hafal setiap hari baca. Setiap hari baca 10 yang pertama, 10 yang kedua. Berapa ayat? 20 ayatnya. 20 ayat je, tak banyak. Kalau 20 ayat tu daripada masjid nak sampai rumah habis dah kot tu. Start motor tu alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Nampak? Sampai pintu rumah off kunci motor tu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, selesai masalah. Dah baca setiap pagi selepas balik daripada subuh, insya-Allah Allah lindung. Sebab apa? Orang yang selalu membaca mana-mana ayat Al-Quran dan khususianya kepada surah Al-Kahfi, maka Allah sentiasa melihat orang yang sentiasa membaca ayat-ayat dia, maka di situlah akan wujudnya perhubungan di antara seorang hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ada connection. Tak? Pagi ni baca, pagi esok baca. Allah kata ya Allah, tiap-tiap hari baca ni. Nampak? Kalau Allah dah mula sayang, siapa yang berhak menghilangkan kasih sayang itu, nak tanya. Kalau Allah dah mula sayang seluruh makhluk di atas muka bumi ini, sehinggakan bumi dan langit akan turut menyayangi orang yang Allah sayang. Jadi kejarlah kasih sayang itu dan kejarlah berharaplah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sambung bulan depan kalau ada rezeki. Tak ada soalan ni? Baik, saya tutup. Yang baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang baik, saya mohon maaf dan ampun di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.